كان بيننا الحبيب نادانا القاصي والقريب من طيبة. Amanah kena jaga ya. Amanah siapa yang dibawa kita awal mula dicabut pada akhir zaman ialah amanah. Sampai tak amanah. Amanah. Anak-anak tu amanah. Tak jaga anak kita punya sembahyang, tak jaga anak kita wuduk, bapa tak amanah tu namanya. Anak kita 6, 7, bangga. Anak saya 7. 1 kau tak pernah cek wuduknya. 1 kau tak pernah semak Fatihahnya. Tak amanah awak pada anak-anak awak. Mereka komplain depan Allah Ta'ala nanti. Amanah terhadap isteri. Saya cukup kasih makan minum. Gelang semua kalung ada. Bukan makan minum. Makan angin pun bawa juga. Amboi. Yaumil akhir dia komplain. Ya Allah. Aku nak komplain terhadap laki-laki ni. Tak sebut suami, tak sebut abang, tak sebut kakang, tak sebut bapaknya, tak sebut apa. Aku jadi isteri dia rugi. Tak ada ibadat, tak ditegahnya aku maksiat, mulut aku 4. Tengok isteri pulan, pahalanya bergunung-gunung. Apa aku ada jadi isteri dia? Kat dunia, kita mewahkan dia. Tapi kita tak ajar didik dia. Tak amanah tu namanya. Amanah terhadap mak bapak kita. Amanah ilmu tuan-tuan guru kita dah beri kepada kita. Amanah dari Rasulullah untuk jaga umatnya dengan sebaik-baiknya. Amanah segala-galanya itu amanah ya. Awal mula dicabut pada akhir zaman, sekarang rasanya macam dah dicabut. Itu apa? Sifat amanah. Sehingga Nabi mengatakan susah nak cari orang amanah. Sehingga satu kaum orang bilang, kaum itu ada satu orang tu di tempat kampung sekian ke parit sekian dah umpamanya ya. Orangnya punyalah amanah. Allah ya, punya amanah. Tapi Nabi bilang dialah sekhianat-khianat orang. Tapi orang dah bilang dia paling amanah sekali. Minta maaf. Di antara yang khianat siapa ya? Yang tidak tak amanah siapa ya? Minta maaf banyak-banyak ya. Orang yang kalau jadi imam orang tapi dia masih ahli maksiat. Melakoni maksiat senantiasa. Itu tak amanah ya. Sebab kalau kau jadi imam, kalau imam bacaannya tak betul, imamnya ummi, tak sah makmum ikut. Kalau imamnya fasik, ahli maksiat, sah ikut tapi makruh. Kalau orang tahu awak fasik, orang ikut tak? Tak nak ikut. Tapi awak tampil saja, orang kamat pun tampil dengan serban kita, dengan syal kita. Tapi tadi rumah nonton TV, tengok gambar perempuan berlakon. Tapi kalau dah duduk-duduk ngelirik wanita, matanya tak pantang. Tapi kalau bermuamalah dengan dia, masih ada nipunya semua. Allah, kok jadi imam? Itu namanya tak amanah juga. Ya. Tak amanah. Segalanya kena jaga sampai amanah ya. Itulah sampai amanah kena jaga. Orang Arab selalu jaga 5 waw. Apa dia? Wakaf, wasiat, wakil, wilayah. Iaitu apa? Jadi wali, jadi penguasa. Lagi satu apa? 5 ni amanah. Wakaf. Orang wakaf, bagaimana diniatkan wakaf, begitu kita kena laksanakan wakafnya. Amanah. Wasiat orang mati, sekian aku buat sekian korang kena laksanakan sekian, kena laksanakan. Kemudian apa? Wakil ni kena jaga ya. Wakil ni amanah ya. Pak Ji, tolong bagikan orang-orang kampung ni sedikit zakat saya ya. Ni wang tak banyak, 3,000. Bagilah seorang 300, 10 orang ya. Setakat ini saja. Dalam kampung tu paling miskin Pak Haji ni. Dia boleh ambil tak sebahagian? Tak boleh. Kerana apa? Dia wakil. Wakil kena tindak sebagai itu. Berapa banyak kalau kita jadi, kita dulu tepikan hak kita. Tak boleh. Kecuali dia bilang, Pak Haji pun boleh ambil sebahagiannya, baru boleh dapat. Baru boleh dapat. Wakil. Lagi satu apa? Wilayah. Jadi wali. Jadi wali terhadap anak-anak kita. Didik anak-anak kita semua tu amanah daripada Allah Ta'ala. Lagi satu saya tak ingat apa. Semua boleh tengok nota-nota kita lama. Apa dia? 5 wow. Kalau kau jaga ini 5 wow, barulah wow. Kalau tidak, ini namanya wow. Cuma ada maknanya dalam bahasa Melayu kita, kau fahamlah. Dia bilang, dia ni wow. Apa tahu? Apa maksud dia ni wow? Setengah kaum lah menyebutkan. Not real man. Kejantanannya tu tak sihat. Kalau kau jaga ini 5 wow, barulah wow. Kau tidak ya? Wow.
Begitu ya. Begitu ya. Jadi apa, kena jaga tu amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau burung yang kita bela sekalipun, kucing yang kita bela sekalipun, kau tak nak lepaskan. Kau nak bela sama dia, kena kasih makan. Tu amanah makhluk Allah di bawah jagaan kita, ya. Baik. Bab yang ke-13, amanat Allah Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan." Ya, sungguhnya telah kami berikan amanat kepada langit, bumi dan gunung ganang. Lalu mereka enggan memikulnya dan takut menerimanya. Kemudian amanat itu sanggup pula dipikul oleh manusia. Sungguhnya manusia itu adalah zaluman jahula. Adalah zalim lagi jahil. Gunung tak sanggup nak terima amanah. Gunung. Langit bumi tak sanggup. Manusia kok sanggup? Tak sanggup. Bermakna manusia tertanggung itu amanah. Kok tidak, ya Tuhan tak beri. Kok sanggup tapi cuai. Jahil terhadap zalim terhadap dirinya sendiri. Jahil terhadap soalan Allah Ta'ala yaumil akhir, terhadap amanah-amanahnya itu. Ya. Pengertian amanat yang dimaksudkan adalah perintah taat yang mempunyai akibat pahala dan dosa. Tu apa? Dalam sini sebut amanah ialah apa? Perintah. Perintah Allah Ta'ala. Buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Sanggup? Gunung tak sanggup. Sanggup? Bumi tak sanggup. Sanggup? Langit tak sanggup. Sanggup? Manusia sanggup. Manusia sanggup, ya. Sedangkan yang dapat pahala dia tak nak. Yang dapat dosa dia tak nak tinggalkan pula. Allah. Ibaratlah, tolong jagakan barang saya ini amanah, ya. Bukan sekat free tau. Kalau kau jagakan, aku balik, aku tengok masih bagus semua, alhamdulillah, masih selamat semua, aku kasih engkau opahnya 3,000 bagi setiap hari yang kau jagakan dia. Pasal ini sangat berharga pada aku. Allah, 3,000 kan 3,000 opahnya jereng gitu ya. Kontan 3,000 setiap hari umpamanya, ya. Kalau aku suka lagi, aku bagi 3,000 bagi setiap minit. Aku sangat kaya. Begitu, ya. Tapi kalau kau cacat, pasal aku ni sangat strict dan aku ni ada berkuasa, cacat sikit, aku cukai kau 3,000 pula kau kena bayar aku. Tak sanggup, siap kau kena menjalani hukuman daripada aku. Sebab aku ni tuan besar, umpamanya, ya. Ini Rabbul Alamin tau. Dia suruh kita amanah menjunjung hukum akamnya, bukan setakat alah suruh jaga bukannya dapat opah. Alah suruh junjung syariat bukan dapat opah, bukan dapat opah, syurga menanti anda. Bukan dapat opah, bahkan siksa neraka menanti kalau anda meninggalkannya, ya. Jangan sampai tidak laksanakan amanah ini, ya. Namun menurut Al-Qurtubi diartikan sebagai agama. Jadi yang atas itulah perintah taat. Yang kedua dimaksudkan ialah apa? Artikan agama. Semuanya boleh pakai. Iaitu agama Allah Ta'ala. Jangan kau kocar-kacirkan agama Allah Ta'ala. Dah ada sistem Allah Ta'ala, sembahyang begini, puasa begini. Jangan kau ubah. Kau ubah agama Allah Ta'ala, tak amanah namanya. Masuk juga dalam maksud ini, ya. Sedang Ibn Mas'ud membatasinya kepada soal harta, iaitu amanah apa? Amanah harta saja. Amanah harta, orang minta jagakan harta, ya. Baik. Tengok, ya. Bermakna maksud amanah ni boleh diartikan sebagai harta, boleh diartikan sebagai menjunjung hukum, boleh diartikan sebagai agama Allah Ta'ala, dan boleh diartikan setiap ulama yang menyebutkan akan maknanya daripada tafsirnya amanah yang Allah Ta'ala sebutkan ini, ya. Malah kata Abu Darda, mandi janabah itu pun termasuk amanah. Amanah. Aku kasih engkau bersama dengan isteri, menikmati kenikmatan bersama dengan pasanganmu, tapi kena bayar. Bayarnya apa? Lepas tu mandi janabah. Itu pun kiranya amanah. Kau tidak, kau dah kecapi segala kenikmatan, tetapi kau tak tunaikan amanahnya. Begitu, ya. Sampai mandi janabah pun dikira amanah. Amanah, ya. Baik. Tapi kata Ibn Umar, berkata awal mula yang diciptakan Allah bagi manusia adalah farajnya. Dan itu merupakan amanah yang mesti digunakan secara benar. Yang ada mengatakan amanah ialah apa? Alat kelamin kita.
Awal mula manusia dibentukkan apa? Alat kelaminnya dulu. Alat kelaminnya dibikin oleh Allah Ta'ala. Maka dia gunakan cara yang benar. Kalau tidak, kau paling tak amanah. Paling tak amanah menggunakan, paling banyak masukkan orang dalam api neraka. Nabi ditanya apa? Nabi mengatakan 2 yang berlubang. Iaitu apa? Mulut, lisannya dan alat kelaminnya. Seorang minta, ya Rasulullah, jaminlah aku boleh masuk syurga. Nabi mengatakan, bantu aku dengan kau jaga yang antara 2 rahang dan antara 2 kelengkang, ku jamin kau dapat masuk syurga dengan gampang, dengan senang. Iaitu apa? Antara 2 rahang lidah kita, antara 2 kelengkang alat kelamin kita, ya. Begitu, ya. Jadi maksudkan amanah di sini kata Ibn Umar, iaitu apa? Alat kelamin. Alat kelamin, ya. Jangan diperlakukan benda yang tidak-tidak dengannya. Allah, ya. Jika engkau menjaganya, ia akan menjagamu. Bahkan faraj, telinga, mata, perut, tangan, kaki, semuanya adalah amanah. Tidak beriman bagi yang tidak mempunyai amanah. Nabi ada sebut ni, maksud hadis Nabi, ya. Tidak ada iman bagi tidak ada amanah. Kalau ada amanah, dia beriman. Bermakna apa? Dengan jaga amanah, dia jaga hukum syarak. Dengan amanah, dia jaga agama. Dengan jaga amanah, dia jaga anggota. Dengan jaga amanah, dia jaga tanggungjawabnya segala-galanya sampai mandi janabah sekalipun. Kalau tak ada amanah, buat itu semua tak buat. Tak ada buat itu maknanya tak ada apa? Tak jaga agama, ya tak ada agama lah. Tak jaga agama, ya tak ada agama. Sebab itu orang kalau tak amanah, ya. Walau kau kasih gelaran tim kami ni namanya tim amanah. Boleh. Kalau kita nak kasih nama firqah kami ni kumpulan nasyid amanah namanya. Boleh. Tapi kena tambah lagi mbuh ya. Entah ya. Begitu, ya. Entah ya, begitu, ya. Kalau kita nak kasih nama kita, saya kasih namakan kumpulan nasyid kita apa nama? Namakan kumpulan nasyid Al-Amanah. Boleh. Tapi dalam bracket apa ya? Mboh ya. Mboh ya. Kena tambah begitu, ya. Kalau kau taruh amanah je, boleh tak kita nak kasih kumpulan nasyid kita Al-Amanah? Kau taruh nama tu aja dah tak amanah. Kenapa kau tak amanah, kau kasih nama kau punya kumpulan nasyid Al-Amanah. Kumpulan nasyid Sri Al-Amanah. Ada pakai Sri-nya lagi. Tak ada. Kita kan kumpulan Ghazal banyak namanya Sri kan. Sri Saujana Ghazal, Sri apa semua begitu, ya. Sri Al-Amanah. Kumpulan nasyid Sri Al-Amanah. Tak ada Sri, tak ada Al. Kalau tak ada amanahnya. Begitu, ya. Al-Hasan telah berkata, Allah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung seraya berkata, jika kau laksanakan dengan baik, dapat pahala. Jika tidak, maka disiksa. Lalu mereka berkata, kami tidak menyanggupinya, ya Allah. Mujahid berkata, ketika Allah Ta'ala menciptakan Adam, ditawarkan amanat itu padanya. Penawaran kepada langit dan bumi dan gunung adalah penawaran pemilihan. Bukan penetapan. Allah Ta'ala berkasih, itu maknanya boleh terima, boleh reject. Tapi kepada Adam, ditawarkan adalah tawaran kemestian. Dan masa dia sanggup. Maka dia sanggup. Jadi kan kita bilang, kok Adam nak ya? Kok Adam nak ya? Dia ditawarkan langit tak nak, bumi tak nak, kok Adam nak ya? Pasal yang bagi mereka tu, tawaran ialah tawaran pilihan. Untuk Adam, tawaran kemestian. Ibaratlah, kita bilang anak kita, nanti apa tahun depan kau dah habis sekolah rendah, kau masuk sekolah menengah ya? Boleh bilang, tak nak lah bah. Boleh? Kan tak nak. Nanti dah habis makan, buat kerja sekolah ya. Kalau lepas makan nanti boleh tengok kartun ya. Itu pilihan apa tu? Itu tawaran pilihan. Tengok kartun tu pilihan. Tak apalah bah, saya nak baca buku. Lagi bagus. Tapi kalau bilang nanti lepas makan, buat kerja sekolah ya. Tak naklah bah, saya nak tengok kartun. Saya pilih itu. Itu bukan pilihan. Itu adalah kemestian. Itu adalah kemestian, ya. Kenapa pula Allah Ta'ala mestikan pada Adam? Sebab Adam memang termampu. Sebab Allah Ta'ala bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan kami beratkan, tanggungkan pada satu jiwa kecuali yang tertanggung olehnya. Ya. Bukan penetapan. Sedangkan penawaran kepada Adam adalah penetapan. Berkata Qafal dan lainnya, berkata penawaran dalam ayat tersebut adalah sesuatu yang indah. Sesuatu yang indah, bukan satu amanah yang menakutkan. Indah. Jadi sembahyang tu indah. Zakat tu indah. Jaga kehormatan tu indah. Jaga lisan tu indah. Betul tak sebetulnya? Betul ya?
Kalau tolong jagakan ya amanah saya, belacan. Nak jaga tak? Alamak, belacan 3 kali kat rumah aku. Berdengong baunya, umpamanya ya. Alamak, aku tak nak. Tolong jagakan saya amanah. Bunga yang wangi sekali. Umpamanya ya. Yang harum sekali. Begitu. Suka tak kita? Suka, boleh buat perhiasan rumah aku sekali. Itulah amanah tu adalah sesuatu yang indah sebetulnya. Jangan seram ya. Jadi kalau benda yang indah kau jaga jadi busuk, tak amanah ke tu namanya? Dia benda yang indah kok jadi rosak, jadi amanah. Jangan kita ingatkan sembahyang tu jelek, puasa tu jelek ya. Menjaga hukum tu jelek. Bahkan tu amanah. Amanah adalah benda yang indah. Amanah adalah benda yang indah ya. Di mana langit, bumi dan gunung meskipun besar tidak sanggup menerima amanah itu, namun manusia menyanggupinya. Sambung ayat ini, sungguhnya manusia itu adalah zalim dan bodoh. Zaluman jahula. Sangat zalim dan bodoh ya. Sangat zalim dan bodoh. Bukan bermakna Adam sanggup terima tu Adam zalim dan bodoh ya. Dia terimakan. Diletakkan. Walaupun di dalam keadaan zalim dan bodoh. Boleh dapat laksanakan amanah. Sisi bodoh kalau dapat melaksanakan amanah, baguslah tu. Kerana dia memang sifatnya zalim, tapi dia pegang juga amanah, maka naik tinggi derajatnya. Kerana sifatnya bodoh, pegang juga amanah pada nabi-nabi. Secara kemanusiaannya masuk dalam ayat ini. Tapi secara pemeliharaannya, zalimkah pada nabi-nabi? Bodohkah? Dia boleh mengenepikan sifat kemanusiaannya, iaitu apa? Suka zalim dan bodoh, ditegakkan amanahnya, maka lebih tinggi mereka daripada malaikat. Yang sanggup menerima amanah ialah manusia. Dia menerima amanah dan dia pegang amanah, naik dia lebih tinggi daripada malaikat. Begitu ya. Malaikat lebih naik tinggi daripada malaikat. Ya, baik. Ibn Abbas berkata, amanah itu ditawarkan kepada Adam. Dikatakan kepadanya, jika kau taat diampuni. Jika derhaka kau akan diseksa. Adam menjawab, aku menerimanya. Tabiat pada Nabi dan Rasul, sami'na wa ata'na. Dan dia tahu Tuhan tak akan memberi, dalam naluri Adam, ada tahu satu pilihan yang tepat. Adam dah diajarkan oleh Allah Ta'ala segala-galanya, termasuk hal ihwal amanah. Jadi dia tahu bahawasanya benda yang diberi oleh Allah Ta'ala takkanlah benda yang tak tertanggung oleh insani. Maka dia terima. Ya, dia terima. Ya. Baik. Namun dalam jarak kira-kira asar hingga malam hari itu juga Adam telah melanggar. Tak lama tau. Apa? Pokok ni jangan dekat. Bahkan dah makan buahnya. Tak lama saja. Tak lama saja. Antara asar dengan maghrib saja. Dia dah termakan buahnya. Ya. Dia makan buah khuldi. Amanat merupakan manifestasi daripada iman. Kalau kau ada iman, kau jaga amanahmu. Kau tak ada iman, orang tak jaga amanah ialah tidak iman. Ya. Baik. Siapa menjaga amanat Allah Ta'ala, tentulah Allah akan menjaga keimanannya. Baik ya. Sebab itu jaga amanat Allah Ta'ala. Jaga agama, jaga hukum, jaga anggota semua. Allah akan jaga imannya. Sebab itu kalau kita tak amanah dengan penggunaan mata kita, tak amanah dengan penggunaan telinga kita, tak amanah dengan penggunaan alat kelamin kita, satu dosa kita buat, iman kita makin tipis. Iman kita makin tipis, setan makin punya pegangan kita makin kuat lagi. Lemah kita lagi, makin kuat lagi dia punya grip dia lagi. Makin kuat punya grip dia. Sampai lemah tipis iman kita, akhir hayat dia goyang aja, cabut iman kita. Nauzubillah ya. Begitu ya. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan beriman bagi orang yang beramanat. Tidak akan beriman bagi orang beramanat. Dan tidak ada agama bagi orang yang tidak ada janji baginya. Tidak akan beriman bagi orang yang beramanat dan tidak ada agama bagi orang yang tidak ada janji baginya. Tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanat. Kena tambah tak? Tidak beramanat. Tidak akan beriman bagi orang yang tidak beramanat dan tidak ada agama bagi orang yang tidak ada janji baginya. Ya, kena tambah perkataan tidak itu ya. Rasulullah SAW bersabda, dicap mukmin setiap orang yang tidak berkhianat dan dusta. Baik ya. Kerana Nabi sebut ya, orang mukmin sifatnya tak berdusta. Orang mukmin sifatnya tak berdusta ya. Dan disebutkan tadi dicap mukmin. Cap mukmin apa tahu? Cap Allah Ta'ala tak boleh dipadam. Brand dia tu hamba beriman. Barang kita lah, kita bilang QC approve, cap. Imannya approve, dicap sebagai beriman.
selagi dia masih jaga amanah. Selagi dia jaga amanah dan tidak berdosa. Tak jaga amanah susah ya. Tak jaga amanah takut ya. Tak jaga amanah. Tanda orang-orang munafik ialah tak, kalau diberi amanah dia khianat. Munafik tu apa? Imannya tak full. Imannya tu mungkin palsu. Munafik boleh bawa sampai tinggi sekali ialah kufur. Tapi konon-konon dia boleh beriman. Dan na'udzubillah, yang ditakutilah munafik orang tak sedar bahawasanya dia ada nifak dalam dirinya. Na'udzubillah. Sekecil-kecil munafik ialah apa? Riak. Riak. Pepat di luar, rincong di dalam. Jahat lagi sekali, kita bilang apa? Zahir tak serupa batin. Mula-mula sekali, dia pepat di luar, rincong di dalam. Itu dia tidak ada amanah. Ya. Jadi kalau Nabi mengatakan, orang tanda munafik 3. Kalau cakap dusta. Kalau janji, mungkir. Kalau beri amanah, khianat. Kalau ada 3-3, full munafik. Ada 1/3 munafik lah. Biasanya. Tidak ada 1 kecuali ada 3. Tidak ada 1 kecuali ada 3. Biasanya. Jangan kau bilang, cuma 1 aja lah, bohong. Kalau bohong terhadap amanah, bermakna kau khianat. Contoh. Saya tak dapat pandang contoh lain lah tuan-tuan sekalian. Sementara ini saya pakai contoh ini aja lah ya. Kita guru agama. Guru agama datang kuliah, bilang kita nak kuliah pukul 5 petang umpamanya. Murid-murid kita dah tunggu sampai 5:30 kita tak datang. Itu janji tau. Kalau kau dah bilang kuliah lepas asar, kau datang lambat, itunya kiranya kau dah tak tepat janji tau. Satu sifat dah tak ada. Mentang-mentang kau ustaz kau boleh bikin suka-suka. Ini contoh ya. Mentang-mentang kau ustaz kau boleh suka-suka datang lambat, nak cancel kelas semua. Datang lambat. Itu dah kira tak menepati janji. Satu sifat dah buruk. Kemudian kuliah tu kan kira amanah. Orang datang nak belajar. Kau diberi tanggungjawab oleh AJK untuk memberi pendidikan pada masyarakat pada hari itu. Dan kau sudah terima. Itu kan nama amanah. Kau dah tak amanah. Kemudian dusta. Minta maaf, sedang hadirin sekalian, saya terlambat lah, tadi ada urusan. Urusannya apa? Tengok kartun. Urusannya apa? Makan aiskrim. Sebab itu lambat. Sayang nak tinggalkan aiskrimnya sampai terlambat umpamanya. Saya ada urusan, minta maaf ya. Orang maafkan tak? Orang maaf, tapi maafnya tu tak valid. Kenapa dia maaf? Kerana engkau ada urusan yang tak boleh dielakkan. Tapi sebetulnya urusan kau boleh dielakkan. Kalau dia tahu urusan kau tu urusan yang boleh dielakkan, dia maafkan ke tidak? Kau minta maaf atas satu sebab, tapi sebetulnya sebab tu tak ada. Jadi bermakna maaf tu dah diberi ke belum? Belum diberi. Beri maaf, jemaah beri maaf atas sebab ini. Tapi kau punya tak datang atas sebab lain. Jadi kemaafan tu diterima tak? Sebetulnya. Belum. Cuba bilang, minta maafnya saya datang lambat tadi pasal saya tengok kartun sambil makan aiskrim, sambil saya golek-golek. Agak-agak jemaah geram tak agaknya? Apa ustaz ni? Kan susah nak maafkan. Tapi kau kasih alasan lain. Kami maafkan atas sebab ini. Sebab ini tidak. Dah ada pendostaan di situ. Sekali kan, mula-mula konon-konon alasan. Itu dosta ya. Bukan benda yang tak boleh elakkan. Boleh dielakkan. Dan amanah. Dan mungkir janji. Tanpa disedar ya. Ini kita contoh. Tuan-tuan contohkanlah pada yang lain-lain semua. Biasa kalau ada 1, ada 3. Ada 1, ada 3. Biasanya. Beruntung sangatlah kalau ada hanya 1 saja. Beruntung sangat kalau ada hanya 1 saja. Isteri suaminya balik lambat. Bang, lambat balik ni bang. Oh, ada urusan kat pejabat tadi. Padahal apa? Ngobrol-ngobrol dengan kawannya dulu. Ngobrol-ngobrol dengan kawannya. Itu satu amanah. Isteri kau amanah kau. Kau dah tinggalkan daripada waktu dia. Dan waktu itu memang dah biasanya. Itu ada perjanjian. Waktu malam-malam perjanjian yang tak ditulis. Tapi perjanjian yang dah difahami. Bahawa pukul sekian kau balik. Sekarang waktu untuk anak isterimu. Dah mungkin perjanjian. Bohong pulaknya. Bohong. Tak cakap apa. Cakap gitu. Ya bang. Makanlah bang. Kesian abang penat. Agaknya abang tadi bol-bol kosong dengan kawan-kawan cerita-cerita gurau-gurau. Geram tak isinya? Saya dah tunggu bang, masak sampai dah sejuk umpamanya ya. Umpamanya begitu ya. Biasanya, jangan suka kasih alasan yang tidak-tidak ya. Biasanya kalau ada bohong 1, ada
tiga. Ada satu, ada tiga. Dia hubung kait. Kesimpulannya, kau tak amanah. Jangan buat-buat alasan. Konon-konon masih baik. Konon. Alasan semuanya kalau tidak alasan kalau tak boleh terima. Tak boleh terima apa tahu? Mahkamah Allah lah. Bukan manusia semua angguk saja. Tak apa tuan. Tak apa. Ini adalah mahkamah Allah. Allah Ta'ala akan dedahkan semuanya betul-betul. Kalau alasan yang tak boleh diterima pada mahkamah Allah Ta'ala, maka itu kiranya bohong, dusta. Bukan sebab, bukan reason. Itu namanya bohong dan dusta. Dusta. Dan mengganggu sampai amanahnya sekali. Hati-hati yang sedemikian itu. Baik. Dan telah bersabda Rasulullah SAW, umatku senantiasa baik selama tidak menjual amanat dan menggadaikan kejujuran. Bermakna kalau menjual amanah untuk lepas daripada sebutan buruk orang ke, lepas daripada kecaman orang ke, itu sudah kiranya menjual amanat dan menggadaikan kejujuran. Selagi itu kau masih baik. Yang orang jujur tau ya. Yang orang jujur sampai kadang-kadang mempayahkan dirinya pun. Orang Melayu bilang tau, lurus bendul. Tapi itu yang betulnya bagus ya. Datang apa-apa, cakap terus terang, alamak dia lurus bendul betul lah. Lurus bendul betul lah. Umpamanya seorang tak biasa bohong. Masuk kerja atau pukul 8. Taruhlah kerjanya yang tak ada punch card, tak ada apa semua. Nah, hari dia terlambat datang pukul 8.30. Bos masuk pukul 9. Dan office tak ada orang pun. Yang lain-lain semua datang pukul. Dia punya kerja kena datang awal, kena siap-siapkan ke apa semua. Tapi datang lambat. Ada orang tahu tak? Tak ada orang tahu. Bos tahu tak? Kawan-kawan kerja lain tahu tak? Tak tahu. Jumpa bos pergi menghadap pula bos. Bos minta maaf bos ya, tadi saya datang terlambat setengah jam. Lambat setengah jam. Tak ada orang tahu pun. Kau diam-diam aja sudahlah. Tak nak. Ada orang begitu tahu. Jujur. Itu namanya jujur. Itu namanya jujur. Bos tanya, kalau kita dah memang lambat, dapat tahu ketahuan lambat, maka kita buat cerita. Oh, nenek saya demam lah bos. Begitu. Nenek saya meninggal. Nenek saudara saya meninggal. Dah 5 tahun nenek saudara kau meninggal. Kau kasih tahu apa pagi ni baru kau sebut umpamanya ya. Orang kalau pembohong dengan mudah dia keluarkan perkataan itu tahu ya. Kalau sifat pembohong orang itu ya. Maka dia boleh mengadu, bos minta maaf bos ya, tadi saya datang lambat, 8.30 baru sampai. Bos tanya, apa sebab? Sebab apa? Tadi saya terjumpa kawan, bual-bual gurau-gurau dia gitu, terus terang pulanya. Ataupun dia bilang terus terang, saya terlambat bangun tadi bos. Terlambat bangun. Kalau kita kan bilang ada kereta rosak lah, traffic jam lah, apalah ya. Saya terlambat bangun bos. Terus terang, jujur. Dia bilang, bos tahu tak? Kan tak tahu. Kenapa awak lambat bangun? Anak saya demam ke gitu. Satu hal juga. Terus terang, saya tengok bola tadi malam bos. Jujur tak orang ini? Jujur. Kalau kita jadi bos nak bikin apa? Potong gaji awak. Pasal awak datang lambat setengah jam, potong gaji awak. Potong gaji awak RM30 hari ini. Tapi ujung tahun dapat star sebagai staf yang amanah, jujur, boleh kasih increment, naik gaji, tambah lagi 150. Umpamanya ya. Pasal apa? Awak sudah menunjukkan sifat amanah. Kesilapan awak potong gaji RM30 hari ini. Tapi cukup bulan tambahkan 150 kerana staf yang jujur. Begitu ya. Itu jujur ya. Ada orang betul selurus bendul, tak berani nak itu semua sampai cakap tegak-tegak. Alamak kenapa dia ni lurus bendul betul lah. Itu namanya jujur. Jujur ya. Biasanya kalau ada satu ada tiga. Baik ya. Kawan daripada Shah Alam Antar. 5. Wow. Wilayah, wakaf, wasiat, wakil dan wasilah. Wasilah ni apa? Perantaraan. Orang tengah. Orang tengah hati-hati tahu ya. Kita jadi orang tengah, kena jaga, itu pun amanah ya. Anak saya apply kerja dekat company ni. Nasib baik ada orang dalam kita kenal. Selalu gitu kan. 10 orang minta mohon kerja, anak kita dapat hanya kerana orang dalam. Adil tak pada yang lain? Hati-hati nak pakai orang tengah. Jangan dengan orang tengah tu menafikan hak orang lain. Lepas tu, awak dapat ni, pakai orang tengah, pakai orang yang dekat dengan fulan-fulan. Biasanya kita uncomfortable kalau pakai orang tengah. Pakai orang tengah yang boleh menafikan hak orang lain.
Ataupun pakai orang tengah yang buat awak tak dapat hak, awak boleh dapat hak. Jaga ini 5 waw. Jaga ini 5 waw. Satu, wasilah. Jadi orang tengah. Jadi orang tengah. Sama ada awak jadi orang tengah, tak apa, saya kerja dalam, nanti saya uruskan. Kau tolong pasal anak kawan kau. Orang lain ni semua bukan saudara kau kah? 5. Wakaf, wasiah, wakalah, wakil, wilayah, wali. Dan yang satu, wasilah, orang tengah. Semua tu ada berhubung kait dengan amanah. Bukan berhubung kait amanah, memang menjaga amanah. Menjaga amanah, ya. Terima kasih Ustaz Firdaus kasihkan saya peringatannya. Dan baginda juga bersabda, sampaikan amanat pada orang yang mempercayaimu dan jangan mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Allah, orang percaya kita jangan pecah amanah sama dia. Kesian dia dah taruh amanah pada kita, kita hampa dia, kecewa dia, akan boleh selamatlah. Boleh selamatlah, ya. Termasuk minta maaf, ya. Termasuk tak amanah, ya. Tak maaf, ya, kami cakapkan di sini, ya. Tukang-tukang, ya. Kau dah sanggupi kerja tukang orang, ini barang saya pesan apa, kabinet bila boleh siap dia? Orang kadang-kadang dia nak, kerana dia ada keperluan, dia nak siap dalam apa, seminggu. Dalam seminggu tanya, boleh tak buat? Boleh, saya sanggup buat. Tapi sebetulnya dia tak kisah kalau 2 minggu pun. Tapi dia tengok orang ni macam tak urgent sangat, dia boleh terima kerja orang lain. Dia terima kerja orang lain. Sana tak boleh lah bang, ada gini. Habis kau dah janji dengan aku macam mana? Babak seminggu jadi 3 minggu. Padahal aku dah kasih allowance 1 minggu. Kalau kau terlambat ke ada apa-apa semua. Begitu juga tempah MPI. Kak Nap, boleh buatkan MPI Kak Nap? Boleh. Satu tong berapa? RM15 umpamanya lah, ya. Tak tahu sekarang berapa MPI. RM15 dapat tak satu tin? Apa? Taruhlah RM15. Nanti hari Jumaat saya ambil Kak Nap, ya, boleh. Tak ada dekat-dekat. Kak Nak ada orang tempah lagi 3 tong pulanya. Nak hari Jumaat juga. Yang ini terus, tak boleh lah Kak sibuk. Apa, minta maaf lah ya. Kak hari Minggu pagi boleh. Hari Minggu. Akak hantar. Tak mana Kak Nak. Kau dah terima orang punya. Orang tu kau bilang boleh, tapi siapkan orang punya. Selepas hari Jumaat saya bikin awak punya. Boleh? Tak nak, tak apa. Biar terlepas yang banyak. Jangan terlepas yang amanah walaupun sedikit. Jangan sampai begitu, ya. Jangan sampai begitu, ya. Amanah. Banyak tahu orang itu kita tempah dia, tahan. Kita tak nak ambil. Belum siap. Kata kau boleh. Pasal dia insertkan orang lain punya order dulu. Tak amanah. Kecewa kita rasa. Mana bilang. Jangan sampaikan amanah kepada orang percayaimu. Kalau orang percaya kau boleh siapkan sekian. Dengan perjanjian sekian. Sampaikanlah. Amanah, ya. Jangan mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Orang dia khianati kita pula khianatkan dia balik semula. Tak boleh begitu, ya. Tak boleh begitu. Kita paling suka sekali kalau hantar orang siap. Kita hantar dobi, saya ambil besok pagi, ya. Betul-betul kita datang besok pagi dah siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lepas tu kalau kita peniaga kita takut ada time gitu, kita kasih waktu lambat sikit. Kita maksud apa kita rasa, kalau kita bilang ambil besok pagi boleh, malam ni aku dah siapkan. Jadi pasti besok pagi dah ready. Begitu, ya. Kalau kita tak sanggup, kita bilang besok pagi boleh, tapi takut kalau ada aral, kita bilang minta maaf lah, besok petang boleh. Padahal kita boleh siapkan lagi, tapi pasal aku tak nak langgar amanah, tak nak langgar janji, aku kasih allowance time, buffer time tu namanya, ya. Jadi minta maaf lah, besok tengah hari boleh. Padahal kita boleh siapkan pagi. Kita takut kalau tertimbul apa perkara. Bolehlah tengah hari pun boleh. Okey, agreeable. Hantar barang ke dobi. Saya ambil petang, ya. Betul petang dah datang dah siap. Alhamdulillah. Puas hati kita. Bilang amanah orang ni. Senang aku tak sampai. Apa? Kena datang. Belum siap. Tak bagus sekali begitu, ya. Tak bagus. Apa jugalah. Apa juga perkhidmatan. Pada kita anggap enteng tau. Tak boleh. Nanti kasih 1000 satu macam alasan. Tak boleh. Allah Ta'ala mengetahui benar tak benarnya cakapan kita itu. Baik. Dalam Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tanda orang munafik itu 3. Jika berkata bohong, jika berjanji ingkar, dan jika dipercayai khianat. Nabi sebut dia, itu yang kita katakan tadi, ya. 3. Ada 1, biasa ada 3. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah kita sambung
baca pada pertemuan yang akan datang. روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب من قربك